Masih, Datuk Speaker. Datuk Yang Ketua, saya ingin memulakan ucapan saya dengan satu soalan mungkin kepada Datuk Yang Ketua. Apakah perasaan Datuk apabila ditanya oleh Dewan Kehormat Antarabangsa apabila Datuk keluar negeri? Apabila Tan Sri ditanya atau lebih teruk lagi diejek, disindir mengenai skandal 1MDB yang melandai negara kita. Mengenai Perdana Menteri Malaysia yang telah pun menyelewengkan, dikatakan kononnya, menyelewengkan sekurang-kurangnya $1 bilion ke dalam Yang Amat, ada pribadi beliau. instruction daripada keputusan yang dibuat oleh Tan Sri Speaker perkara-perkara yang terkandung dalam DOJ itu dikatakan sebagai subjudice, Yang Amat. Jadi saya minta Yang Amat untuk berhati-hati untuk tidak melanggar ketetapan yang telah dibuat di Saya akan perkara ini. bangkitkan isu-isu yang berkenaan, tapi menteri nak jawab tak nak jawab itu menteri punya kuasa lah. Seperti apa yang disebut oleh Tan Sri Speaker. Ia juga terlibat dalam pembahasan, Yang Amat. Tadi pagi telah disebut bahawa speaker yang bertugas boleh mengkautionkan siapa-siapa yang berbahas menyentuh perkara yang dikatakan subjudice. Saya rasa apa yang saya buat adalah soalan dan sama ada menteri nak jawab tak nak jawab itu terletak kepada pihak menteri. Seperti saya sebut tadi, sama ada Datuk Speaker nak jawab tak nak jawab itu tak apa. Yang Amat, saya nak jawab tak jawab. Jawab tadi saya macam mana perasaan bila jumpa dengan Dewan Kehormat yang tanya tentang Malaysia. Bila ada skandal-skandal begini. Speaker tak perlu jawab. Saya jawab soalan sendiri. Tetapi saya sebagai wakil rakyat yang dipilih bersama-sama dengan rakan-rakan Pakatan Harapan yang ada di sini ingin merakamkan bahawa kita rasa amat malu. Kami malu sebab maruah rakyat Malaysia telah terjatuh. Kami malu sebab nama baik negara Malaysia telah dicemar teruk oleh skandal penyelewengan 1MDB yang bernilai berpuluh-puluh bilion yang melibatkan tidak lain daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri negara kita. Datuk Yang Ketua, apabila pihak pembangkang keluar dari Dewan ini membantah sikap Yang Amat Berhormat Pekan dalam ucapan bajet beliau minggu lalu, Yang Amat Berhormat Pekan tegur selepas itu dengan media bahawa tindakan kami memalukan. Tidak, Datuk Speaker. Yang memalukan negara kita adalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Dengan izin, it is not us who are disgraceful, menggunakan perkataan yang digunakan oleh Yang Amat Berhormat Pekan. It is the Prime Minister who has disgraced the nation. Datuk Yang Ketua, Pegawai Malaysia Pertama ataupun MO1 yang disebut sekurang-kurangnya 30 kali dalam kes saman kerajaan Amerika Syarikat untuk merampas harta bernilai $1 bilion daripada pihak-pihak termasuk Low Teck Jo atau lebih dikenali sebagai Jolo dan Riza Aziz, anak tiri kepada Yang Amat Berhormat Pekan. Jolo dan Riza Aziz telah dituduh oleh Pejabat Keadilan Amerika Syarikat, Department of Justice ataupun DOJ, bahawa mereka telah menyelewengkan wang yang berasal daripada syarikat Kementerian Kewangan 1MDB. Kes saman tersebut menyatakan bahawa sejumlah 1. Yang Amat, bukankah ini perkara yang termasuk dalam DOJ, Yang Amat? Ia memang ada dalam DOJ, saya hanya sebut apa yang ada dalam saman. Bukankah Speaker telah buat ruling bahawa perkara-perkara tersebut Apa subjudice? yang ada dalam kes saya boleh sebut. Saya hanya tak boleh buat komen tentang perkara tersebut. Saya tak boleh kata siapa yang salah. Saya boleh sebut apa yang telah pun dibentangkan. Fakta. Fakta. Tak, perkara-perkara yang termasuk dalam DOJ telah di It's a public rule. document. You listen first. You don't have to be like that. I'm very baik-baik tau. Baik. Tak payah Okey, baik-baik. garang-garang. Baik-baik. Baik-baik, cakap bagus. Tak payah garang-garang. Saya Baik-baik. cuma kuat-kuasakan apa yang diputuskan oleh speaker. Sebab itu saya kata, be careful on that matter. You see, be careful on that matter. Why do you think it is I will not you're make encroaching subjudice punya border? Then you have to relax a bit there. Okay? Saya hanya bentangkan fakta-fakta yang telah pun dikemukakan dalam dokumen
Benar tak benar tergantung kepada menteri nak jawab tak nak jawab. Okay? I will not add my own perception on that issue. It is a public document. A public document can be cited anywhere. If you can cite it outside, it will be macam langsung tak masuk akal. Di luar boleh sebut, di dalam dewan tak boleh sebut. Ya, bukan soal masuk akal tak masuk akal. Tapi kita ada, so, Ini I can be relaxed on this. Sure. You caution yourself about this. Yeah. Faham? Terima kasih. Datuk. Penjelasan. Adakah yang berhormat daripada PJ Utara bersetujui bahawa tak ada kemarahan, tak ada outrage atau malu yang berhormat pada menteri atau menteri-menteri yang ada mengenai Malaysia dikenal sebagai global kleptokrasi, satu perkara yang sangat aneh. Dan adakah Malaysia menjadi satu global kleptokrasi? Dan kalau Malaysia jatuh kleptokrasi, adakah berarti bahawa Perdana Menteri kita kleptokrat yang baru? Dan semua menteri-menteri kleptokrat, adakah ini perlu patut diteruskan? Dan kosong-kosong tunjuk bahawa semua kabinet tak ada hormat Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih Yang Berhormat Gelang Patah. Saya rasa seperti apa yang saya sebut tadi, itulah sebabnya kita walk out semasa bajet, kerana langsung tidak ada sebut tentang krisis yang melanda negara kami hari ini. Kita hari ini, di mana kita digelar sebagai kleptokrasi terunggul seluruh dunia. Tak malu ke? Saya di Pembangkang pun malu. Yang kata yang sebelah di kerajaan. Tak ada satu ayat pun disebut oleh Yang Berhormat Pekan untuk mempertahankan maruah negara kita. Satu ayat pun tak ada. Saya teruskan. Mana saya tadi? Sebelum diganggu oleh speaker tadi. Speaker mengganggu ya? Tak apalah. Dia tak ada niat jahat. Tak ada niat jahat. Kes saman tersebut menyatakan bahawa sebelum jumlah 1.03 bilion yang sepatutnya dilabur dalam 1MDB Petro Saudi Limited telah diselewengkan kepada syarikat Good Star Limited yang ditubuhkan di Seychelles, Kepulauan Seychelles. Seperti yang dilaporkan kepada jawatan kuasa kira-kira wang negara oleh Bank Negara. Dalam surat yang disembunyikan oleh pengurusi PAC, daripada ahli-ahli PAC, Good Star Limited dimiliki bukannya oleh Petro Saudi tetapi oleh Jolo. Dan antara yang menerima manfaat daripada penyelewengan ini adalah tidak lain daripada Malaysian Official One. Dengan izin, mengikut saman DOJ, according to JP Morgan Chase banking records, between February and June of 2011, approximately 24.5 million of these funds was transferred to an account at Riyadh Bank, maintained in the name of a Saudi prince who, together with the Petro Saudi CEO, co-founded Petro Saudi. From these funds, 20 million was then transferred within days to an account belonging to Malaysian Official One. Siapa putera Saudi yang telah menjadi pengantara saluran wang sebanyak 20 juta US dollar daripada Good Star Limited kepada MO1? Beliau adalah Prince Turki Abdullah yang juga merupakan pemilik saham Petro Saudi. Pada tahun 2012 pula, 1MDB telah membuat bayaran sebanyak 1.367 bilion kepada syarikat Aba Investment PJS Limited. Alasannya ialah ini merupakan wang cagaran yang diperlukan oleh syarikat kerajaan Abu Dhabi, International Petroleum Investment Corporation, IPIC, dan dibayar kepada anak syarikatnya, Aba Investment PJS. Datuk Yang Ketua, ini merupakan antara penipuan yang paling besar. Pihak PAC telah dimaklum oleh Ketua Audit Negara dan tercatat dalam laporan PAC bahawa perjanjian cagaran ini hanya tanda tangani beberapa hari selepas wang pinjaman 1MDB telah diterima. Perkara ini telah menimbulkan keraguan kerana mana ada pihak peminjam
ataupun penjamin yang tidak menandatangani perjanjian cagaran sebelum wang dikeluarkan. The collateral agreement was signed after the funds were disbursed. Kini, kita boleh sahkan bahawa kesemuanya adalah muslihat dan hela kerana perjanjian cagaran telah ditandatangani dan bayaran telah dibuat kepada syarikat palsu yang menggunakan nama yang serupa. Wang berjumlah sebanyak 1.367 bilion tidak dibayar kepada anak syarikat IPIC, Aba Investment PJS. Sebaliknya, wang telah dibayar kepada sebuah syarikat yang bernama Aba Investment PJS Limited, ada tambah satu Limited kat belakang, yang ditubuhkan di British Virgin Islands yang tidak dimiliki oleh IPIC. Daripada wang yang telah diselengwengkan kepada Aba yang palsu ini, terdapat 30 juta US dollar pula yang muncul dalam akaun MO1 melalui syarikat pengantara Blackstone Asia Real Estate Partners. Kes saman DOJ berkata, on or about October 30th, 2012, roughly 7 days after Blackstone received $75 million directly from Aba BVI, British Virgin Islands, and roughly 6 days after he received $360 million indirectly from Aba BVI, Blackstone transferred $5 million into an account at M-Bank in Malaysia held in the name of M Private Banking MR. That account belongs to Malaysian Official 1 and is the same account that received 20 million from the PetroSaudi founder in 2011 within days of the receipt by the PetroSaudi co-founder of funds from Goodstar. On or about November 19, 2012, less than 2 weeks after Blackstone received 95 million from Aba BVI, Blackstone transferred 25 million to the same M Private Banking MR account belonging to Malaysian Official 1. Siapakah Blackstone Asia Real Estate Partners? Kumpulan Blackstone merupakan nama sebuah syarikat pengurus dana yang terbesar di Amerika Syarikat. Antara dana yang diuruskan oleh kumpulan Blackstone adalah Blackstone Real Estate Partners Asia. Sekali lagi, nama Blackstone Asia Real Estate Partners nyaris sama dengan Blackstone Real Estate Partners Asia. Satu Asia di tengah nama, satu Asia di belakang nama. Syarikat yang palsu telah ditubuhkan oleh seorang yang bernama Eric Tan Kim Long adalah jelas bahawa penyaluran wang 30 juta ini melalui Blackstone Asia Real Estate Partners adalah untuk mengkaburkan punca wang tersebut dan memberikan tanggapan kepada pihak berkuasa bahawa ia merupakan pulangan daripada pelaburan yang sah dan pengurus dana Blackstone. Datuk Yang Ketua, yang lebih dahsyat lagi berlaku pada tahun 2013 sebelum pilihan raya umum. 1MDB telah meminjam sebanyak 3 bilion pada 19 hari bulan Mac 2013. Niat pinjaman ini adalah yang diumumkan oleh 1MDB adalah untuk menubuhkan sebuah syarikat usaha sama dengan syarikat Aba Investment PJS untuk melabur dalam pembangunan Tun Razak Exchange. Memorandum persefahaman antara 1MDB dan Aba ditandatangani pada 13 hari bulan Mac 2013, hanya beberapa hari sebelum pinjaman dikeluarkan dan disaksi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Akan tetapi, syarikat usaha sama langsung tidak terjadi selepas memorandum ditandatangani dan pinjaman dikeluarkan. Sebaliknya, hanya 3 hari selepas pinjaman 3 bilion dikeluarkan kepada 1MDB, wang sebanyak 620 juta US dollar yang berpunca daripada 1MDB termuncul dalam akaun MO1 3 hari kemudian. 3 hari sahaja. Macam kesemua pengumuman sebelum pinjaman yang dibuat merupakan satu hela yang dirancang dengan cukup terperinci. Seminggu kemudian, tambah lagi 61 juta US dollar masuk ke dalam akaun MO1. Wang sejumlah 681 juta ini disalurkan kepada MO1 melalui syarikat pengantara Tanor Finance Corporation. Saya memetik daripada kes saman DOJ lagi. Shortly after proceeds of the 2013 bond sale,
were diverted to the Tanor account. 681 million was sent from Tanor account to a bank account belonging to Malaysian Official One. On or about 21st of March 2013, Tanor transferred 620 million into an account at M Bank in Malaysia, whose beneficiary was listed as M Private Banking MR. On or about 25th of March 2013, an additional 61 million was wired from Tanor account to the same account at M Bank for a total of 681 million US dollars. Tanor Finance Corporation tidak merupakan sebuah institusi kewangan. Sebaliknya, ia merupakan sekali lagi sebuah syarikat kosong yang ditubuhkan oleh Eric Tan Kim Loong seperti Blackstone Asia Real Estate Partners sebelum ini. Secara ringkas, dalam kes saman DOJ terhadap Jolo, Riza Aziz dan lain-lain, fakta kes yang dikemukakan telah menunjukkan bahawa sebanyak 731 juta US dollar yang berpunca daripada 1MDB telah masuk dalam akaun MO1. Datuk Yang Ketua, soalan yang penting sekarang adalah siapa MO1? Ini merupakan soalan yang cukup penting sebab MO1 ini telah dituduh bahawa telah menerima manfaat yang sangat besar daripada wang yang diselewengkan daripada anak syarikat Kementerian Kewangan. MO1 ini adalah sebab utama Malaysia kini digelar sebagai kleptokrasi yang terkemuka. Semua pihak yang ikhlas mempertahankan good governance dan pentadbiran yang amanah mesti mengambil berat soalan ini. Ahli-ahli Pakatan Harapan telah mengangkat plakat semasa ucapan bajet yang menanya, siapa MO1? Tapi, Datuk Yang Di-Pertua, saya kena mengaku, itu soalan bodoh. Semua orang, termasuk saya, pasti, dan termasuk saya pasti, Datuk Yang Di-Pertua sendiri kenal siapa MO1. Menteri dalam Jabatan Perdana Menteri Yang Berhormat Kota Belud sendiri pun menyebut secara rasmi bahawa yang tak tahu siapa MO1 itu Banggang. Is an idiot. Yang Berhormat Kota Belud mengaku dalam media BBC, British Broadcasting Corporation, bahawa MO1 adalah tidak lain daripada Perdana Menteri Malaysia Yang Berhormat Pekan. Masalahnya sekarang, kenapa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri diam membisu? Kalau saya dituduh mencuri wang rakyat, tak kiralah sama ada RM1,000 ke RM1,000,000, saya akan serta-merta menafikan perkara tersebut dan terus mengeluarkan saman fitnah terhadap pihak yang membuat tuduhan yang liar tersebut. Saya berani kerana benar. Kenapa pula Yang Amat Berhormat Perdana Menteri satu ayat pun tak sebut mengenai perkara ini sejak kes DOJ difailkan di Mahkamah Amerika Syarikat pada Julai 2016. Sudah dekat 5 bulan dan disebarkan seluruh dunia. Dulu bila Wall Street Journal membongkarkan penerimaan 681 juta pada Julai 2015, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ugut nak saman, tapi akhirnya tidak. Sama ada tidak berani ke apa, saya tak tahu. Kini selepas DOJ nak buat penafian pun tak berani. Sebelum ini, Peguam Negara kata sudah membuat keputusan bahawa Yang Amat Berhormat Pekan tidak bersalah berhubung kertas siasatan berkaitan dana 681 juta US dollar itu. Tan Sri Apandi Ali berpuas hati dengan keterangan saksi dan dokumen sokongan yang menunjukkan wang dimasukkan merupakan sumbangan peribadi. Menurut Tan Sri Apandi, seorang anak lelaki Allahyarham Raja Arab Saudi mendermakan wang 2.6 bilion ataupun 681 juta US dollar kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya nak tanya, ke mana perginya alasan penderma Arab ini setelah kes saman DOJ difailkan? Selain daripada 20 juta yang pada awalnya pada tahun 2011 yang dimasuk ke dalam akaun Yang Amat Berhormat Pekan pada tahun 2011 yang disalurkan oleh Prince Toki,
anak kepada Raja Arab Saudi, kesemua jumlah yang lain 711 juta datangnya daripada syarikat-syarikat palsu yang ditubuhkan oleh rakan Jolo Eric Tan Kim Loong. Setahu saya, Jolo ataupun Eric Tan bukan Arab dan bukan keturunan raja. Adakah Tan Sri Apandi Ali masih bertegas bahawa yang 681 juta US dollar itu merupakan derma daripada anak Raja Arab Saudi? Mana perginya ke semua penyokong-penyokong Perdana Menteri yang heboh menambah kepada alasan yang cerita penderma Arab? Yang berhormat Bagan Datuk yang ada sebut bahawa beliau telah berjumpa dengan ejen penderma Arab tersebut yang mengesahkan derma itu. Siapa yang berhormat Bagan Datuk jumpa? Penipu atau pelakon? Ya, Bagan Serai bangun. Nak bagi Ahmad. Okey. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Vijay Utara ni saya tengok dah banyak kali dah. Daripada dulu sampai sekarang. Kalau dia bangun tak ada cerita lain, cerita DOJ je. Dia tak ada benda-benda baru nak cerita. Tak ada benda-benda baru dia nak cerita benda yang sama. Saya nak tanya, Vijay Utara ni, adakah ni jurucakap DOJ ke sebenarnya? Jurucakap ke sebenarnya ni? Cerita benda yang sama lah, lapor lah. Kalau Bagan Sarai rasa bosan, tak nak dengar, boleh minum kopi kat luar. Kalau ada soalan, boleh tanya dalam Dewan. Saya bukan spokesperson kepada DOJ, saya tak kenal siapa-siapa pun dalam DOJ. Saya hanya gunakan fakta yang dikemukakan dan minta supaya soalan-soalan ni kena dijawab dalam Dewan. Negara kita sekarang jadi kleptokrasi. Bagan Serai tak malu ke? Bagan Serai tak kisah ke? Perdana Menteri kita nak pertahankan Perdana Menteri kita sebab ini walaupun kita dalam parti yang tak sama, kita perlu pertahankan maruah negara kita. Benda yang tak jelas. Kenapa pula mana ada betul? ahli Pakatan Harapan Saya kata dia jadi jurucakap DOJ. Hak rakyat Sebenarnya jurucakap DOJ tu. Itu jadi macam ni. Siapa yang tak malu? BBC Siapa yang tak malu pergi cerita buruk penyokong negara kat luar? kerajaan langsung tak Awak yang kisah tak malu. bahawa negara kita sudah menjadi sebuah kleptokrasi terkenal, terungguh seluruh dunia. Tak malu ke? Ada pula yang berhormat Seri Gading yang menyebut bahawa derma tersebut adalah sumbangan kerajaan Arab Saudi untuk membantu UMNO lawan DAP yang kononnya disokong oleh Yahudi. What type of crap story is that? Yang berhormat Padang Rengas Menteri menyahut bahawa derma tersebut adalah untuk memenangkan BN dalam pilihan raya umum yang lalu. Beliau macam langsung tak terfikir sama ada wang asing patut digunakan dalam pilihan raya negara sebelum mengeluarkan alasan tersebut. Ketua UMNO Kuantan pula menjelaskan bahawa derma yang cukup besar kepada YAB, Yang Amat Berhormat Pekan itu adalah untuk membantu Malaysia lawan ISIS. Hakikat bahawa ISIS belum ditubuhkan pada masa itu tidak penting. Kenapa penyokong-penyokong tegar ini tidak lagi menegakkan alasan penderma Arab Saudi? Adakah ia disebabkan oleh kes saman DOJ yang telah membongkarkan kebenaran dan menghapuskan segala kredibiliti alasan derma Arab? Adakah ianya disebabkan penipuan mereka telah terbongkar dan bukti yang telah dan akan dipamerkan oleh pejabat keadilan Amerika Syarikat terlampau kukuh? Ini semua soalan. Adakah ianya disebabkan penipuan mereka akan terbongkar dan bukti yang telah dan akan salah. Tapi sebelum kami sebagai ahli parlimen yang bertanggungjawab kepada rakyat Malaysia dapat mengemukakan soalan dan meminta jawapan daripada menteri-menteri yang cukup bijaksana dalam Dewan Mulia ini, Tan Sri Yang di-Pertua telah mengiktirafkan perkara ini sebagai subjudis dan membuat ruling bahawa pihak kerajaan tak perlu jawab soalan yang berkaitan dengan kes yang cukup penting ini. Kalau kes mahkamah di luar negeri pun menjadi subjudis di negara kita, saya rasa kedaulatan Parlimen Malaysia tentu telah tergugat. Keputusan tersebut langsung tidak masuk akal bagi saya, pendapat saya. Okay. Yang Amat, keputusan speaker tak boleh dibahas demikian. Ianya kalau ada mesti dikemukakan melalui usul. So I got to stop you from criticizing the speaker on that, Yang Amat. Yeah. Okay, I will move on.
Okey. Pencerahan. Tumpat bangun. Penyalahan. Ringkas saya YB. Okey. Iaitulah selain daripada DOJ Amerika Syarikat, kita ada membaca bahawa Peguam Negara Switzerland pula mengatakan bahawa the whole dengan izin MDB scheme ini adalah suatu Ponzi scheme. Yang mana ianya merupakan suatu jenayah bukan sahaja di Switzerland atau di Amerika, tapi di Malaysia sendiri pun. Dan ada orang-orang di Malaysia yang didapati, dituduh, disyaki melakukan program perniagaan Ponzi scheme ni telah didakwa. Apa pandangan yang bapak? Adakah ini satu dis? Adakah ini satu dis? Saya jawab sebelum speaker buat luring. Kalau macam tu belum subjudice. Saya rasa kesemua negara-negara yang ada kes, Singapura ada kes, Switzerland ada kes, mungkin ada negara lain nanti ada kes, dan banyak kes-kes yang melibatkan Malaysia seluruh dunia. Kalau ada kes-kes begitu, adakah Parlimen Malaysia sekarang langsung tak payah bahas lagi? Bila ada kes di luar negeri, tak payah bahas di Parlimen Malaysia. Saya rasa keputusan itu keputusan speaker, saya tak nak pertikai, itu hanya merupakan pendapat saya sendiri. Okey. Datuk Yang Ketua, saya sesungguhnya ingin mempertahankan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Saya ingin sangat dapat menjelaskan kepada div-div kehormat luar negeri bahawa walaupun saya berasal dari parti yang berbeza pendapat daripada parti Perdana Menteri, institusi-institusi Malaysia adalah kukuh dan berintegriti. Saya ingin sangat nak beritahu semua di dunia bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bukan seorang perompak atau penyamun, kerana saya tak mahu negara Malaysia bertaraf Zimbabwe dari segi persepsi pemimpin antarabangsa. Tapi kalau Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak memberikan sebarang bukti kepada kami di dalam parlimen bahawa beliau tidak bersalah dan tuduhan-tuduhan bahawa Yang Amat Berhormat Pekan mendapat 731 juta US dollar ini melalui syarikat-syarikat yang dikuasai oleh Jolo adalah palsu, macam mana ahli-ahli parlimen Malaysia dapat mempertahankan maruah negara? Malangnya Yang Amat Berhormat Pekan dan menteri-menteri kerajaan tidak berani menjawab soalan-soalan penting ini di dalam Dewan Yang Mulia ini. Keinginan menjawab hanya akan meningkatkan lagi keraguan antara orang awam di Malaysia dan di seluruh dunia bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri has something to hide. Sebaliknya, walaupun Tan Sri Speaker telah memutuskan bahawa menteri tak perlu jawab, pihak kerajaan melalui Jabatan Hal Ewan Al-Has Jasa telah mencetak risalah untuk kononnya menjelaskan tindakan saman Amerika Syarikat. Ia disebarkan merata kampung dan juga di universiti-universiti tempatan. Risalah ini bertajuk Saman DOJ Meragukan. Dengan jelas ingin menanam keraguan di kalangan orang ramai mengenai saman DOJ. Kalau Tan Sri Speaker kata subjudice, kenapa kerajaan boleh cuba menjawab melalui risalah di kalangan orang ramai tetapi tidak boleh menjawab di dalam parlimen? Dengan izin, does this government attempt not to make a mockery of our parliamentary institution? Does this government attempt not to make a mockery of our parliamentary institution, the highest legislative body Yang Amat, of the land? Speaker bertanggungjawab apa yang berlaku dalam parlimen, Yang Amat. Saya I think it's hanya very clear there. saya bukan salahkan speaker, saya hanya tanya kerajaan kenapa sini tak boleh jawab. Luar dia sebarkan dokumen macam ni yang banyak muka surat dengan jawapan-jawapan banyak yang saya akan petik selepas ni. Adakah You have exactly 1 minute, Yang Amat. It's bagus juga ada time watch dekat sana tu ya. Supaya kita sedar you are sendiri. supposed to tell me I have 10 more minutes. Masa kecederaan tu masa orang lain diambil, Yang Amat. Okey. Okey, saya teruskan. Apakah dah. Mana saya? Okey, misalnya kepada soalan 10, benarkah dalam saman sivil ini Datuk Seri Najib Razak didakwa melakukan jenayah? Jawapan yang diberi adalah tidak. Datuk Seri Najib Razak tidak didakwa dan tidak dinamakan dalam saman sivil. Soalan 11 pula berbunyi, siapakah Malaysian Official 1 yang dikatakan menerima dana berkaitan 1MDB?
Jawapan yang diberikan menyebut bahawa tidak wajar sebarang andaian dibuat tentang siapa MO1 sehingga DOJ mempunyai maklumat dan bukti yang kukuh untuk menamakan MO1. Jawapan yang diberikan tidak salah terhadap soalan yang dirangka. Hakikatnya ialah walaupun Yang Amat Berhormat Pekan tidak dinamakan, wang sebanyak 731 juta telah didapati diselewengkan ke dalam akaun seorang MO1. Isunya adalah kenapa penyelewengan ini tidak menjadi sebuah isu yang mendapat keprihatinan daripada pihak kerajaan. Kenapa soalan ini tidak ditanya dan dijawab. Apatah lagi, Menteri YB Kota Belud telah secara rasmi mengaku bahawa MO1 adalah YB Perdana Menteri. Kenapa risalah rasmi kerajaan kepada orang kampung dan pihak penuntut masih cuba menyembunyikan identiti sebenar MO1. Ada pula yang kata bahawa sedangkan pihak PAC menyiasat kes 1MDB dan memutuskan tidak bersalah Yang Amat Berhormat Pekan tidak perlu dan telah memutuskan bahawa Yang Amat Berhormat Pekan tidak bersalah, tak perlulah perkara ini dibincang dalam parlimen. Ya, masa Poin habis yang Yang paling akhir saya nak habiskan, saya nak tegaskan di sini sebagai ahli PAC, tidak pernah PAC menyiasat Yang Amat Berhormat Pekan dalam perkara skandal 1MDB. Kalau tidak pernah kita siasat penglibatan YAB Perdana Menteri dalam 1MDB, tak mungkin PAC boleh membuat ringkasan ataupun show ataupun penetapan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak cukuplah, salah. Muhammad. Ketua Audit Negara pun tak siasat dalam lingkungan skop mereka. So saya harap kalau benar-benar nak bersihkan nama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya setuju perlu bersihkan nama baik Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, biar PAC dan juga Ketua Audit Negara diberikan mandat sekali lagi untuk membuat siasatan penuh ke atas penglibatan Yang Amat Berhormat Pekan dalam skandal 1MDB supaya rakyat Malaysia tahu sama ada Yang Amat Berhormat Pekan tu salah ataupun tidak salah. Terima kasih, Datuk Speaker. Yang Muhammad Tambun. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Kita semua sedar yang kita sedang berpindah daripada poin A kepada poin B. Yang dimaksudkan dengan poin A adalah masa kini dan poin B adalah pada masa akan datang. Apakah harapan rakyat pada masa hadapan? Isu kita